Assalamualaikum, bersama saya Nuril Akidah Abdul Razak dalam edisi Buletin Selatan 11 Oktober 2014. Intipati Bajet 2015 yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak jelas menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa prihatin dengan keperluan dan kehendak rakyat. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata ini juga selari dengan prinsip yang dipegang oleh kerajaan negeri iaitu pembangunan pro rakyat, merakyatkan kerajaan dan muafakat Johor. Dalam kenyataannya, Datuk Mohamad Khalid berkata, peningkatan kos sara hidup di negara ini sememangnya menjadi kebimbangan kepada setiap lapisan masyarakat. Justru kerajaan negeri menyambut baik inisiatif yang diumumkan menerusi Bajet 2015 dalam memastikan bebanan rakyat menghadapinya dapat diatasi. Ini termasuk dengan penurunan kadar cukai pendapatan individu daripada 1 hingga 3 mata peratusan yang mana sebanyak 300,000 rakyat tidak lagi perlu membayar cukai pendapatan. Sebagai sebuah negeri yang menjadi pelopor kepada pembinaan rumah mampu milik di negara ini, Kerajaan Negeri Johor turut menyambut baik usaha Kerajaan Persekutuan dalam memastikan lebih ramai rakyat mampu memiliki kediaman sendiri. Datuk Mohamad Khalid berkata beliau yakin dengan pelbagai inisiatif perumahan yang diumumkan menerusi Bajet 2015 akan lebih banyak rumah mampu milik dapat dibina, bukan sahaja di Johor malah di seluruh negara. Menerusi Bajet 2015, kerajaan akan menangani isu pemilikan rumah melalui pembinaan 80,000 unit rumah di bawah program Perumahan Rakyat 1 Malaysia Prima dengan peruntukan 1.3 bilion ringgit. Bagi membolehkan lebih ramai rakyat memiliki rumah, had kelayakan pendapatan isi rumah dinaikkan daripada RM8,000 kepada RM10,000. Selain itu, RM644 juta diperuntukkan bagi Jabatan Perumahan Negara untuk membina 26,000 unit rumah di bawah program Perumahan Rakyat PPR. Syarikat Perumahan Negara Berhad akan membina 12,000 unit rumah mesra rakyat, 5,000 unit rumah idaman rakyat dan 20,000 unit rumah aspirasi rakyat di atas tanah persendirian. Selain itu, skim perumahan belia turut akan diwujudkan sebagai usaha untuk menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan belia di negara ini. Sebanyak 20,000 unit rumah akan dibina untuk skim itu yang ditawarkan berdasarkan konsep siapa dulu dia dapat. Sementara itu, mengulas inisiatif yang disediakan bagi pembangunan usahawan, Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata, kerajaan negeri sentiasa menggalakkan rakyat untuk menceburi bidang keusahawanan supaya kepesatan ekonomi di Johor dapat dinikmati setiap lapisan masyarakat. Justru, beliau turut menyambut baik terhadap pelbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada para usahawan di negara ini. Dalam pembentangan Bajet 2015, kerajaan mencadangkan pelaksanaan SME Investment Partner dengan peruntukan sebanyak RM375 juta bagi tempoh 5 tahun. Di bawah SME Corp pula, sebanyak RM10 juta diperuntukkan untuk program pemacu perniagaan. Manakala bagi meningkatkan penggunaan teknologi baharu, automasi dan inovasi dalam pembangunan PKS, sebanyak RM80 juta diperuntukkan di bawah Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Bagi usahawan India, program pembangunan usahawan wanita muda profesional dan usahawan bekas tentera masing-masing akan mendapat RM50 juta. Bagi membantu PKS kaum Cina, kerajaan akan menyediakan pinjaman mudah sebanyak RM50 juta, manakala bagi penjaja dan peniaga kecil sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Johor turut berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana merancang pembinaan klinik gigi di daerah Kluang. Selain itu, beliau turut menyambut baik usaha yang dilakukan bagi membantu rakyat yang menghadapi penyakit serius dengan pemberian pengecualian cukai. Menerusi Bajet 2015, kerajaan memperuntukkan RM23.3 bilion bagi pelaksanaan inisiatif meningkatkan perkhidmatan dan kemudahan kesihatan rakyat. Ia melibatkan pembinaan 2 buah hospital iaitu Hospital Dungun di Terengganu dan Hospital Seri Iskandar di Perak serta 20 klinik kesihatan dan 4 klinik pergigian antaranya di Kuala Lipis, Pahang dan Kluang Johor. 30 klinik 1 Malaysia juga ditambah menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 290 buah di seluruh negara dan membina sebuah klinik kesihatan di Cyberjaya. Sementara itu, RM30 juta diperuntukkan bagi menggantikan 635 unit mesin hemodialisis di hospital dan klinik kerajaan. Dengan mengambil kira peningkatan hasil cukai barang dan perkhidmatan GST dan kemampuan fiskal, kerajaan mengumumkan bantuan rakyat 1 Malaysia BRIM dinaikkan untuk semua kategori penerima. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata bantuan ini akan dibayar sebanyak 3 kali setahun iaitu pada Januari, Mei dan September 2015.
Menerusi bajet 2015, kadar BRIM dinaikkan daripada RM650 kepada RM950 untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah. Sementara itu, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, kerajaan akan meningkatkan kadar BRIM daripada RM450 kepada RM750. Bagi kategori individu bujang berumur 21 tahun ke atas dan berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, kadar BRIM dinaikkan daripada RM300 kepada RM350. Dalam pembentangan bajet 2015, antara intipati lain yang turut menjadi tumpuan ialah pengumuman kerajaan terhadap pelepasan cukai barang dan perkhidmatan GST bagi bahan api. Ia membabitkan petrol RON 95, diesel dan gas masak LPG dengan lebih RM21 bilion diperuntukkan untuk membiayai subsidi bahan api berkenaan. Selain itu, menerusi pelaksanaan GST, sebanyak 532 daripada 944 barangan dan perkhidmatan di bawah indeks harga pengguna dijangka mengalami penurunan harga sehingga 4.1%. Antara produk yang mengalami penurunan harga adalah ubat-ubatan, barangan elektrik seperti peti sejuk dan mesin basuh, produk tekstil, barangan plastik, perabot rumah, lampin bayi, sabun, daging, telur ayam, minyak, makanan laut, beras dan sayur-sayuran. Berikut pula adalah senarai barang makanan dan perkhidmatan asas yang tidak dikenakan GST. Semua jenis buah-buahan tempatan dan diimport, roti putih dan roti wholemeal, serbuk kopi, teh dan koko, mi kuning, kuih tiaw, laksa dan bihun, ubat-ubatan penting nasional yang meliputi hampir 2,900 jenama ubat, bahan bacaan seperti buku mewarna kanak-kanak, buku latihan dan rujukan, buku teks, kamus dan kitab agama serta surat khabar. Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST daripada 200 unit kepada 300 unit pertama. Ini membawa kepada 70% isi rumah akan mendapat manfaat secara langsung. Sekian edisi Buletin Selatan, terus layari kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam takzim.